Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab, dengan pahala Fatihah kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'an tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Syamsul Muhammad Noor yang telah mengarang kitab Hakikat Hidup Beriman. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Mesir, di Syria, di Yaman, di Selatan Thai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat dan keampunan ke atas kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعا تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat sama-sama kita bertemu dan bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita ini Allah Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu Taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, saya mengajak terutama diri saya sendiri dan pada tuan-tuan, mak, ayah, abang, kakak semua sekali untuk sama-sama kita mempertingkatkan ibadah, ketaatan, ta'abbud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita melangkah setahun lagi ke 1442 Hijri. Maknanya semakin bertambah usia semakin pendek umur. Semakin bertambah usia semakin pendek umur, semakin dekat dengan mati. Jadi kesempatan yang Allah Ta'ala berikan ni tuan-tuan, kita gunakan sebaik mungkin. Lebih-lebih lagi dalam bulan Muharram ni, satu bulan yang sangat besar. Allah Ta'ala berikan kelebihan. Lebih-lebih lagi pada 9 Muharram tadi, siang tadi 9 Muharram, besok 10 Muharram. Ambil kesempatan untuk mempertingkatkan zikrullah, bacaan Al-Quran, berpuasa, berzikir. Lebih-lebih lagi besok 10 Muharram. Satu kelebihan kita pada kali ini berturut-turut puasa. Daripada semalam Khamis, hari ini 9, besok 10, sunat juga 11, Isnin puasa Isnin, lepas tu Selasa, Rabu, Khamis puasa baik, saya puasa putih 13, 14, 15. Seminggu terus puasa tuan-tuan. Jadi siapa yang tak sempat puasa 9 tadi, boleh juga puasa besok 10 dengan 11. Dia sama ada 9, 10 ataupun 10, 11. InsyaAllah kita harapkan sedikit amal ibadah yang kita lakukan ini menjadi sebab untuk semakin dekat dan hampir diri kita dengan Allah SWT. Dan lebih-lebih lagi kita harap Allah Ta'ala permudahkan segala urusan barzah kita dan urusan akhirat kita insyaAllah. Dan insyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kitab Hakikat Hidup Beriman yang telah dikarang oleh Ustaz Syamsul Muhammad Noor. Masih lagi perbincangan kita berkisar mengenai sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu Taala, iaitu sifat yang kedua bagi Allah Subhanahu Taala, sifat qidam. Kita dah selesaikan pertemuan kita pada yang lepas membicarakan mengenai matan yang bicarakan tentang sifat qidam, dan kita masuk sedikit syarah. Pada malam ni kita akan sama-sama membahaskan syarah daripada matan yang membahaskan atau yang membicarakan mengenai sifat qidam, muka surat 139. Betul lah? 139, perenggan yang pertama atas sekali dekat tengah-tengah baris. Sedianya Allah Subhanahu Taala itu menunjukkan hal keadaannya yang telah tersedia ataupun sedia ada. Betul? Mana?
141 141 Yang lain macam mana? Betul 139. Ramai 139 ni. Sedianya Allah SWT itu. Betul situ. Dekat mana? Yalah 139 dekat atas sekali. Dalam matan yang ada disebutkan. Dalam matan qala al-musannifu rahimahullah taala muka surat 139 atas sekali. Dalam matan ada disebutkan apabila Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qidam, maka jadilah dia qadim. Qidam artinya sedia, manakala qadim artinya sedia ada ataupun tersedia. Ni dia. Jadi bila tika mana dalam pembahasan dalam matan dia disebut. Ni sekarang ni dekat dalam syarah ni. Dalam pertemuan kita yang lepas dalam matan tu diambil daripada kitab Risalatul Tauhid. Ada menyebutkan bahawa bila tika mana Allah SWT itu bersifat qidam, maka dia jadilah Allah SWT itu jadi qadim. Jadi qadim, bukan qadim. Qaf dal ya mim, qadim. Qidam artinya sedia, manakala qadim artinya sedia ada ataupun tersedia. Makna qidam sedia, qadim sedia ada. Nanti kat depan kita akan tengok, dia akan hurai tu. Jangan pening-pening lagi. Artinya menafikan Allah SWT itu adalah permulaan. Dengan sifat qidam Allah SWT, maka ternafilah bahawa Allah SWT itu ada mula. Kenapa dengan makna qidam tersebut tidak ada permulaan? Qidam itu dengan makna tidak ada permulaan. Sedia ada. Lalu dengan sifat qidam tadi Allah SWT menafikan bahawa dianya itu ada mula, ada permulaan. Apabila kita mengatakan Allah SWT itu bersifat dengan sifat sedia, maka sudah pasti Allah SWT itu telah sedia ada sebelum adanya sesuatu. Jadi bila kita sebut Allah SWT itu bersifat sedia, maka dia lebih sedia daripada sesuatu yang lain. Maknanya sebelum sesuatu perkara yang lain ada, Allah Ta'ala telah ada. Dan adanya Allah itu sedia ada. Ini dia. Sedialah Allah SWT itu telah menunjukkan hal keadaannya Allah SWT yang telah tersedia ataupun sedia ada. Maka sifat Allah SWT itu qidam dan hal keadaannya itu qadim. Sifat Allah SWT itu qidam dan hal keadaannya itu qadim. Sifat satu, hal keadaan satu. Saya ada sifat, saya ni tuan-tuan ada sifat duduk. Tapi bila saya duduk, barulah dinamakan saya duduk. Saya ada sifat duduk. Sifat duduk tu dipanggil qidam. Lalu bila saya duduk, dipanggil saya sedang duduk, berpakaian dengan sifat duduk. Kalau Allah SWT itu berpakaian dengan sifat qidam, maka jadilah qadim. Allah Ta'ala tu ada sifat qidam. Lalu bila tika mana sifat qidam itu dipakai oleh Allah SWT, maka dipanggil qadim. Begitu. Nanti dia akan di depan akan hurai nanti. Tapi jangan kita kata pula, oh Allah SWT itu ada ketika dia qidam, ada ketika dia tak qidam. Tak. 20 sifat yang wajib bagi Allah SWT itu terus dipakai pada Allah SWT. Nanti besok dekat depan kita akan mempelajari sifat maha melihat Allah. Contoh kita manusia ada ketika kita melihat, ada ketika kita tak melihat. Contoh yang paling mudah, waktu kita tidur kita tak melihat. Kita tutup mata, kita tak melihat. Tapi Allah SWT itu maha melihatnya. Allah SWT itu senantiasa berpakaian dengan sedang melihat. Jadi itu sebab nanti kat depan dia ada kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu tu. Kalau kita lihat ada sebahagian ulama ada letakkan kaunuhu tadi. Ada sebahagian ulama tauhid dia tidak mengira kaunuhu tadi. Kerana apa? Kerana Allah baginya Allah SWT itu senantiasa. Jadi tidak perlu lagi kaunuhu. Apa nak kaunuhu? Iaitu keadaannya Allah. Begitu juga dengan di sini. Allah SWT itu bersifat qidam. Tetapi keadaannya itu dipanggil qadim. Keadaannya, kalau bahasa kita, kalau kita manusia ataupun kita makhluk, bila kita berpakaian dengan duduk, barulah dipanggilkan sedang duduk.
Tapi Allah SWT tak boleh kita letak macam tu. Cuma nak digambarkan sifat itu satu keadaan, kaunuhu itu satu keadaan yang lain. Itu yang membezakan. Tapi jangan kita samakan dengan kita pula. Yang kita ni bila kata kita duduk, kita tidak berdiri. Bila kita berdiri, kita tidak duduk. Bila kita berjalan, mungkin kita tidak gitu dan tidak begini. Bila kita melihat, kita tidak kepada tidak melihat. Bila kita tidak melihat, dia tidak pula kepada melihat. Tapi Allah SWT tidak, terus berpakaian dengan semua tadi. Sifat-sifat, cuma ulama nak bahagikan bahawa sifat Allah SWT itu dipanggil qidam, lalu bila dia berpakaian dengan sifat tadi dipanggil dengan qadim. Tapi jangan faham pula, oh ada ketika Allah Ta'ala pakai, ada ketika Allah Ta'ala tak pakai. Tak, dia senantiasa. Ni tuan-tuan. Untuk memudahkan faham perkataan qidam dan qadim itu, kita contohkan seseorang yang sifatnya suka berniaga, maka ketika panggil dia maka kita panggil dia peniaga. Sifat peniaga, sifat itu meniaga, berniaga, sifat itu niaga. Lalu bila dia tu seorang peniaga, maka seorang itu berniaga dipanggil peniaga. Siapa dia? Dia peniaga. Perbuatan dia dipanggil niaga. Perbuatan dia dipanggil niaga. Tapi pelaksanaan pada diri seseorang, sifat tadi kepada seorang dipanggil peniaga. Begitu juga sifat itu sifat qidam, iaitu sedia ada. Tapi sifat tadi bila disandarkan kepada Allah SWT dipanggil qadim. Itu dia. Seseorang yang sifatnya suka mengajar, kita katakan padanya seorang pengajar. Ataupun seorang yang suka menganjur sesuatu, kita panggil dia penganjur. Orang yang suka mengajar, maka dipanggil pengajar. Mengajar satu, dipanggil satu sifat. Tapi bila disandarkan kepada seorang, dipanggil pengajar. Begitu juga seorang yang dipanggil seorang yang menganjurkan sesuatu program. Hari Ahad ni kita ada Qiyamul Lail. Jadi seorang AJK, dia pihak masjid melaksanakan ataupun menganjur satu program Qiyamul Lail, dipanggil penganjur. Pihak masjid penganjur kepada program Qiyamul Lail. Ini dia tuan-tuan. Jadi sifat yang disandarkan kepada seseorang, maka dipanggil, diletak dengan kalau bahasa Arab ataupun sifat qidam tadi pula, bila disandarkan kepada Allah dipanggil qadim. Jadi tak ada masalah. Cuma beza dia duduk sifat itu saja dipanggil satu sifat, tapi bila sandar kepada Allah SWT dia berubah menjadi qadim. Dalam membahaskan persoalan qadim, ada suatu perkataan yang hampir sama dengannya, iaitu azali. Sekarang dibahas pula tadi di antara qidam dengan qadim. Lalu dalam persoalan qadim ni pula ada satu perkataan yang hampir sama dengan azali. Kedua-dua perkataan ini mengikut setengah ulama adalah sama ada daripada segi kehendak ataupun maksud. Tetapi bagi setengah ulama yang lain pula, kedua-dua perkataan ini mempunyai perbezaan, iaitu istilah qadim itu dikaitkan dengan sifat Allah SWT yang ada mawujud sahaja. Contohnya seperti zat Allah SWT itu qadim, sifat baqa Allah SWT itu qadim, dan seterusnya bagi sifat-sifat yang lain. Jadi tuan-tuan, ada khilaf ulama dekat sini. Di antara ulama tauhid, ada yang menyatakan di antara qadim dengan azali ni sama, tak ada beza. Maksudnya apa tuan-tuan? Baik sama ada makna ataupun maksud dia, dengan membawa maksud sedia ada. Qadim dengan makna sedia ada, azali pun dengan makna sedia ada. Tetapi ada satu pandangan ulama lagi yang menyatakan bahawa di antara qadim dan juga azali dua perkataan yang berbeza. Ada perbezaan di antara dua tadi, iaitu di antara qadim gitu juga dengan azali. Di sini ulama sebut qadim ini dia dikaitkan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap perkara yang bersangkut paut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baik sifat maupun zat Allah, maka dia dikatakan qadim, sedia ada. Sedia ada yang dikaitkan dengan Allah dipanggil qadim. Azali pula sesuatu yang dikaitkan dengan perkara yang ada mawujud, seperti kita mengatakan zat Allah SWT itu qadim, lagi azali.
ataupun sifat qudrah Allah SWT itu qadim lagi azali. Perkataan azali ini juga boleh digunakan untuk perkara yang tiada, ghairu mawjud, seperti kita mengatakan bahawa tiada Tuhan yang menyamai Allah SWT sejak daripada azali. Begitu juga kita boleh gunakan perkataan azali ini pada sesuatu yang mempunyai maksud umum yang tertakluk kepada kehendak Allah SWT, seperti kita katakan bahawa nasib kita telah ditentukan sejak azali, syurga dan neraka telah ada sejak azali. Jadi perkataan azali ini lebih umum dibanding qadim. Qadim ni tuan-tuan hanya boleh digunakan pada zat dan pada sifat Allah SWT. Sedia ada, maksud sedia ada yang dikaitkan ataupun penggunaan makna qadim tadi hanya boleh digunakan pada zat Allah SWT dan juga sifat Allah SWT. Berbeza pula dengan azali. Ini pada pandangan ulama yang menyatakan perbezaan di antara azali. Ada perbezaan di antara azali dan qadim. Dia kata azali lebih umum, yang mana azali ni boleh kita letakkan pada maujud, iaitu zat ataupun sifat Allah SWT, dan boleh juga kita letakkan pada makna ghairu maujud. Apa maksud ghairu maujud? Dia balik kepada makhluk. Seperti kita kaitkan tidak ada sesuatu tadi, tidak boleh dikaitkan sesuatu itu menyamai dengan Allah SWT sejak daripada azali. Jadi perkataan itu lebih umum, berbeza qadim tadi ataupun qidam. Begitu juga kita sebut bahawa qada dan qadar Allah SWT ke atas makhluknya telah dilakarkan oleh Allah SWT sejak azali. Sedangkan qada qadar itu termasuk perkara yang bersangkut paut dengan ghairu mawjud, ataupun perkara yang sangkut paut dengan makhluk. Ataupun Allah SWT telah menjadikan syurga dan neraka itu sejak azali, dikaitkan dengan azali. Maknanya makna azali itu dengan makna sedia ada, dia merangkumi kepada maujud dan ghairu maujud. Maujud balik semula kepada zat dan sifat Allah SWT, ghairu maujud dia kembali kepada makhluk. Dan perkataan azali yang membawa maksud artinya sedia ada tersebut lebih umum dibandingkan qadim. Dan qadim hanya tertentu kepada maujud, iaitu yang kembali kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu perbezaan. Itu bagi pandangan yang menyatakan bahawa di antara qadim dan juga azali ada perbezaan je. Ada juga tuan-tuan dalam kitab-kitab yang lain disebut oleh para ulama yang membahaskan tentang azali. Disebutkan azali ini ialah sesuatu sebelum daripada terjadinya makhluk. Ini diperkenalkan. Sesuatu sebelum Allah Ta'ala jadikan makhluk. Allah mula jadikan makhluk saja, bermulalah adanya masa, bermulalah adanya pena, bermulalah Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Bila jadikan makhluk, maka habislah azali. Kerana azali itu sedia ada, tetapi ada kesudahan. Kesudahan azali itu bila? Kesudahan azali itu iaitu bila tika mana Allah Ta'ala jadikan makhluk saja, maka habislah ataupun intaha, tamatlah azali. Sebelum tu dipanggil azali. Waktu tidak ada lagi sebarang makhluk, dipanggil azali. Bila Allah jadikan makhluk, maka habislah azali. Ada juga pandangan semikian di sana. Jadi ada tiga pandangan ataupun tiga gambaran tentang azali. Ada satu pandangan pertama menyatakan bahawa tidak ada perbezaan di antara azali dengan qidam. Yang kedua, ada perbezaan tetapi dia menyatakan yang membezakannya dengan makna maujud ataupun ghairu maujud. Qidam hanya pada maujud, iaitu zat dan sifat Allah SWT. Berbeza pula azali hanya ada azali pula lebih umum, dia ada pada maujud, iaitu pada sifat, pada zat dan sifat Allah Ta'ala, dan ada juga pada makhluk. Tapi ada juga yang pandangan ketiga yang hanya menyatakan bahawa, menerangkan bahawa azali tadi ialah sesuatu tempoh. Kalau sebut masa tak boleh, dia tak tepat guna masa, iaitu satu tempoh. Sebab bila kata masa tadi makhluk. Bila kata masa saja disebut makhluk, maka sesuatu tempoh yang bila sampai saja Allah Ta'ala jadikan makhluk, maka ketika itu habislah azali. Itu dia penerangan tentang azali tadi. Jadi di sini jelaslah bahawa perkataan azali itu boleh meliputi perkara yang ada maujud dan yang tiada, iaitu ghairu maujud. Tadi tuan-tuan,
Kerana itu perkataan azali lebih bersifat umum dan qadim itu bersifat dengan sifat yang khusus, iaitu azali tadi lebih merangkumi kepada Allah SWT dan juga kepada ghairu mawjud, iaitu makhluk. Berbeza dengan qidam ataupun qadim. Qadim tadi dia hanya terkhusus kepada zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang hanya dikaitkan dengan hal-hal ketuhanan, iaitu qadim tadi. Oleh sebab itu tiap-tiap qadim itu azali kerana zat dan sifat sifat ketuhanan itu sememangnya telah sedia ada, tiada didahului oleh sesuatu. Akan tetapi tiap-tiap yang azali itu tidak boleh disebutkan qadim, kerana perkataan qadim itu hanya dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi azali itu lebih umum. Itu lebih kepada tuan-tuan penghuraian tentang maksud ataupun penggunaan kalimah. Dan Syekh terusnya dia kata apa? Qadim itu terbahagi kepada 4 bahagian. Ingat tak pada matan yang lepas? Kan? Dia kata qadim nisbah kepada bahasa. Qadim ini yang disebut dekat sini bukan qadim yang hanya semata-mata kembali kepada zat dan sifat Allah. Yang dimaksudkan sini nisbah qadim daripada segi bahasa. Qadim daripada segi bahasa iaitu sedia ada, dia terbahagi kepada 4. Qadim zati, yang kedua qadim sifati, yang ketiga qadim idafi, dan yang keempat qadim zamani. Dan keempat-empat ni dia tertakluk kepada bahasa, daripada makna qadim daripada segi bahasa. Itu terjadi keempat ni. Tapi 2 daripada 4 ni dia akan balik pada semula kepada Allah SWT, dan 2 lagi hanya terkait kepada makhluk. Yang pertama apa dia? Yang pertama qadim zati. Qadim zati ialah qadim zat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dikatakan, yang telah kita bahaskan tadi, zat Allah Subhanahu wa taala itu tiada didahului oleh sesuatu perkara yang lain. Allah Subhanahu wa taala telah ada sebelum sesuatu itu wujud. Zat Allah Subhanahu wa taala itu telah sedia ada, ataupun dengan perkataan lain, dianya Allah itu qadim. Dia qadim, dan dikehendaki kita meyakini sungguh-sungguh bahawa Allah SWT itu Tuhan yang tiada permulaan baginya, dan dilarang untuk kita berfikir secara lebih mendalam tentang hal yang berkaitan dengan zat Allah SWT yang maha suci. Jadi ini panggil zat Allah. Zat ni apa tuan-tuan? Zat ni zat. Zat ni sesuatu yang duduk oleh sifat. Tempat bergantung sifat tu zat. Meja ni zat. Tapi yang kita ketuk rasa keras ni dipanggil sifat. Ni kita ketuk ni keras tak? Keras. Keras ni dia panggil sifat. Sifat tadi duduk pada zat, iaitu sini, kayu ni. Cantik tak? Cantik. Cantik tu sifat. Duduk pada zat. Jadi sekarang ni nak dibicarakan tentang zat Allah. Zat Allah SWT ni tuan-tuan, kita tak boleh nak gambarkan. Haram hukum dia. Kerana apa? Akal kita yang menggambarkan sesuatu, dia boleh menggambarkan sesuatu yang mana dapat digapai oleh 5 panca indera. Sesuatu yang boleh dapat digapai dengan 5 panca indera, maka ketika itu akal boleh gambarkan. Selagi mana sesuatu tadi tak dapat digapai oleh 5 panca indera tuan-tuan, maka ketika itu akal dia tak boleh nak menggambarkan sesuatu tu. Bila digambarkan saja sudah pasti. Kenapa tuan-tuan? 5 panca indera ni digapai pula, semua yang digapai itu makhluk. Apa yang digapai ataupun yang digapai, yang didapati oleh 5 panca indera, pandangan, penglihatan, kemudian pendengaran 2, hidu, bau 3, lidah, rasa 4, lepas tu rasa dengan tangan 5 panca indera ni tuan-tuan. 5 panca indera ini, apa yang digapai oleh 5 panca indera, sudah pasti yang digapai tadi adalah makhluk. Lalu bila katalah dia gapai tadi tu pula tuan-tuan makhluk, sudah pasti apa yang digambarkan oleh akal hanya makhluk. Itu sebabnya haram hukumnya tuan-tuan kita nak gambarkan Allah. Pernah lihat Allah? Tak pernah. Pernah rasa tak? Tak, jadi kita tak boleh nak gambarkan tuan-tuan. Itu sebabnya ulama pernah bahaskan tuan-tuan. Contohnya, seperti 3 orang buta yang duduk pada seekor gajah.
Tiga orang buta yang duduk pada seekor gajah. Seorang buta tu tuan-tuan, dia duduk dekat gajah tadi, dekat belalai dia. Dia pegang belalai dia, mak. Seorang lagi yang buta tu dia pegang pada telinga gajah. Yang seorang lagi dia duduk pada kaki gajah. Jadi bila ditanya pada seorang yang duduk pada belalai gajah, dia kata, apa tu gajah? Gajah tu rupanya macam ulat tapi besar, panjang, dia kata, bergerak-gerak. Bila tanya seorang buta yang kedua pula yang duduk pada telinga gajah, apa tu gajah? Dia kata, gajah tu nipis tapi lebar. Bila tanya seorang yang ketiga pula, apa itu gajah? Dia kata, gajah tu macam batang kayu, keras, tegak. Jadi ketiga-tiga buta tadi dia menggambarkan gajah mengikut apa yang dia rasa, apa yang dia dapat daripada 5 panca indera dia tadi. Dia tak akan dapat menggambarkan sesuatu perkara kecuali 5 panca indera tadi dapat digapai, dapat dirasai, dapat dipegang di mama dan sebagainya. Begitu juga kita dengan Allah SWT, kita tak dapat gapai. Macam contoh saya datangkan lagi, contohnya seperti hantu apa? Hantu pocong. Hantu pocong. Azan eh? Azan. Kita sambung hantu pocong lepas ni.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Contoh lagi tuan-tuan seperti pocong. Cuba tuan-tuan bergambarkan, ayah gambarkan apa tu pocong. Pocong ni kan macam orang yang mati berbungkus, ikat atas, ikut bawah. Tu dia lompat. Tuan tu pocong. Saya tanya siapa yang gambarkan pocong tu? Siapa yang gambarkan pocong tu? Kalau saya sebut pengarah filem, kan? Pengarah filem yang menggambarkan pocong tu. Hakikat sebenar kita sendiri pun tak pernah jumpa. Tak pernah kita nampak, ataupun tak pernah ma'ruf di kalangan masyarakat bahawa pocong itu begitu. Tapi yang menggambarkan dalam filem-filem menunjukkan pocong. Hakikat sebenar kalau betul keadaan pocong, Allah Alam, kita pun tak tahu. Sebab di kalangan jin yang memainkan peranan pocong, hantu raya apa semua sekali itu adalah jin yang berbentuk. Tapi yang menggambarkan pocong tu pula pada kita adalah pengarah filem. Besok mungkin 10 tahun lagi ditukar pula. Ni pula masuk zaman 2020, pocong 2020 ditukar. Tak naklah pakai ikat tas, susah saya nak lompat tukar. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab tak ada pentarifan tentang pocong yang sebenar. Kerana tak ada seorang pun yang boleh menggambarkan pocong tu, cuma digambarkan oleh pengarah filem. Kita juga akal kita ni, kita tak boleh menggambarkan sesuatu perkara kecuali perkara tadi dapat digapai oleh 5 panca indera tadi. Apatah lagi zat Allah SWT. Itu sebabnya Nabi SAW berikan peringatan pada kita, tafakkaru ilal khaliq la tatafakkaru, tafakkaru ilal makhluk la tatafakkaru ilal khaliq. Berfikirlah kamu kepada makhluk, tengok keadaan sekeliling kita ni. La tatafakkaru ilal khaliq, jangan kita mikirkan bagaimana zat Allah SWT. Haram hukum dia, mikirkan bagaimana zat Allah, macam mana mata Allah, macam mana Allah melihat. Tak semesti menggunakan mata. Kita melihat kena ada mata. Allah Ta'ala melihat tidak perlukan kepada mata. Kita nak mendengar kena ada telinga, ada gegendang, ada 1000 mata, 1001 perkara, 1000 sesuatu untuk mendapatkan satu benda, iaitu mendengar. Tapi Allah Ta'ala tidak. Dan kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala mendengar. Dan kita tidak tahu bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah Ta'ala mentadbir. Kita tak tahu. Itu sebabnya zat Allah SWT ini dengan bersifat qadim dan qidam, sifat Allah SWT ini sedia ada. Dan bagaimana zat Allah SWT, wallahu a'lam. Itu sebab bila tanya je zat Allah, wallahu a'lam. Ini zat, qadim pada zat, qadim pada sifati. Yang kedua, qadim sifati. Qadim sifati ialah qadim sifat Allah SWT. Oleh sebab zat Allah SWT itu qadim, maka tentulah sifat-sifatnya juga qadim. Jadi segala sifat Allah yang mukamalat, yang sempurna bagi hak Allah SWT, dia punya sifat qadim. Disebabkan zat Allah SWT itu qadim, sudah pasti sifat-sifat Allah SWT juga qadim. Kerana apa? Kerana sifat itu duduk pada zat. Dia akan mengikut zat. Ini dia. Untuk mudah faham pengertian zat dan sifat ini, kita umpamakan dengan sebuah buku. Apabila kita pegang buku tersebut, yang kita rasa adalah zat buku, kita pegang, diberikan perumpamaan syekh ni, ustaz berikan perumpamaan seperti kita pegang buku. Jadi kita pegang buku tadi. Apabila kita pegang buku tersebut, yang kita rasa adalah zat buku. Kita rasa dengan tangan kita itu adalah zat buku. Artinya kita rasa dengan tangan kita bahawa buku itu ada. Maknanya buku itu ada. Manakala yang kita lihat benda yang dikatakan buku itu sifat, iaitu bentuk 4 segi, berwarna-warni dan sebagainya. Zat ialah sesuatu yang dapat kita rasa, tetapi sifat ialah sesuatu yang kita lihat akan dapat memberikan nama pada zat. Jadi yang kita pegang pada tangan tu sesuatu tadi, tetapi yang kita lihat pada mata itu sifat. Contoh buku dia kata, kita pegang buku ni. Pegang buku ni mengatakan bahawa yang kita pegang buku ni ada. Tetapi buku ni 4 segi, warnanya warna apa, keras ke apa, ataupun lembut, ataupun gini, ataupun begitu, yang kita rasa pada buku tersebut, yang kita rasa, yang kita lihat tadi, itu sifat. Tetapi yang kita pegang ni, kita pegang atas dasar ada ke tak ada? Ada tu, adanya tu itu zat. Tetapi yang merangkumi pada zat tadi adalah sifat. Begitu juga meja.
Meja yang kita ketuk ni, oh ni betul meja. Tetapi yang sampai berbunyinya meja ni menunjukkan bahawa meja ni keras. Keras tadi adalah sifat. Warna coklat. Bentuknya apa? Bentuk persegi. Keras tak keras? Keras. Kuat tak kuat? Kuat. Kuat itu sifat. Jadi sifat ini dia menutup segala zat tadi yang kita pegang. Itu menunjukkan ada. Tapi selebih daripada tu, yang kita rasa keras tak keras, bentuknya macam mana, warnanya macam mana, itu semua dipanggil sifat. Balik nanti kita praktikal dengan rumah kita kat dapur. Pegang ni apa yang ini sudip. Mak, abah tanya mak, ni apa? Ni sudip. Mana zat, mana sifat? Cuba bahas. Mana zat, mana sifat pada sudip tadi? Dia dua je. Sama ada mak belanja makan mi goreng malam ni, ataupun dia ketuk abah dengan sudip tadi. Sebab tak selesai masalah. Jadi sifat pada sudip ni mana? Sifat yang kita pegang tu, ini sudip. Tapi bila yang keras kita rasa tu sifat. Warnanya sifat, bentuknya tu sifat. Yang ni sudip. Tapi bagaimana sudip tadi, Allah alam. Kerana yang meliputi sudip itu adalah sifat. Dan sifat tadi dia tak boleh duduk dengan sendiri. Dia mesti duduk pada zat. Ni dia. Itu sifat. Namun zat Allah SWT dan sifat Allah SWT tidak begitu. Syekh hanya nak menggambarkan contoh buku tu, sifat Allah SWT tak sebagaimana buku. Cuma nak mudah kita faham perbezaan di antara zat dan juga sifat. Tetapi kembali kepada Allah, ataupun zat ataupun sifat Allah SWT tadi tidak sebagaimana buku tadi. Itu hanya perumpamaan, contoh yang mudah kita faham ataupun gambaran yang mudah kita nampak perbezaan di antara zat dan sifat. Perumpamaan itu hanya untuk memudahkan faham perkataan zat dan sifat sahaja, berbalik kepada persoalan qadim, sifat Allah yang maha agung. Contohnya, tiada permulaan bagi sifat wujudnya Allah SWT, tiada permulaan bagi sifat kudrah, iradah, ilmu dan sebagainya. Maknanya segala sifat bermula daripada zat, lepas tu kemudian diikuti dengan sifat Allah SWT. Segala sifat-sifat pada Allah yang mutakamalat, yang sempurna bagi hak Allah SWT, maka sifat itu bersifat qidam ataupun qadim, yang mana tidak ada permulaan. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ, boleh? Mana ada majlis besar kan? Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah kita bincang pada malam ni mengenai sifat yang wajib bagi Allah SWT yang kedua, iaitu qadim. Dan sifat qadim ini dia ada qadim zati, ada qadim sifati, qadim idafi dan qadim zamani. Dua qadim, iaitu qadim zati dan qadim sifati, kembali kepada hak Allah. Qadim idafi dan qadim zamani tadi kembali kepada makhluk. InsyaAllah kita akan sama-sama bahaskan pada pertemuan yang akan datang, iaitu qadim idafi dan qadim zamani. Wallahu ta'ala alam. Itulah sikit sebanyak yang dapat saya kongsi bersama pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah silap, salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh majlis dengan tasbih kafarat dan sultan. Subhanakallah.